Yang ketiga, wa naqsin minal amwal, musibah kekurangan harta benda. Saya tengok kalau kelapa sawit itu kalau ditenggelam separuh ada can untuk hidupnya. Tapi kalau tenggelam habis tuan-tuan, mati. Ada orang yang mati ni kebun habis. Kereta selalu ada apa? Tuan-tuan tengok dalam-dalam ada kereta macam tu. Maka ada selamat kereta. Ini wa naqsin minal amwal, musibah kekurangan harta benda. Balik-balik rumah tak ada tuan. Tuan-tuan bayang. Nak boleh buat rumah tu bukan senang. Nak cari 30,000, 40,000 orang kaya tak apa. Orang yang berpendapatan rendah dah 2015 ni tuan-tuan, kita berdepan dengan sara hidup yang bukan makin turun tapi makin tinggi. Sara hidup makin tinggi. Kita terasa. Orang kaya dia ambil kereta baru lagi. Orang miskin ada dengan kereta lama pula. Tapi saya mari sekali lagi tak pakai kereta baru. Saya kereta ni lama. Saya kahwin ambil. Saya ambil tahun 2001. Kereta saya pakai suara. Tapi saya mari sekali lagi saya tak pakai kereta ni lah. Tapi jasa wajah 14 tahun. Jadi tuan-tuan, wa naqsin minal amwal, Allah uji dengan kekurangan harta benda. Ini musibah. Wal anfus, musibah hilangnya jiwa. Aksiden, anak mati. Apa lagi? Banjir menimbul tuan-tuan, itu pun dengar suara-suara. Dari mudah sana WhatsApp-nya ada, Facebook-nya ada, boleh tengok. Allah uji dengan kematian jiwa. Yang kelima, wal thamarat, musibah kekurangan buah-buahan. Buah-buahan tak menjadi. Sawit dia diberi air tuan. Kalau tak gelap tak apa. Ni pokok kecil, pokok 3 tahun, 4 tahun tak tinggi lagi. Banjir pun ni ditenggelam habis. Jika tak banjir, yang banjir kawasan-kawasan kampung. Cuma kita tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Sebab exit tol Temelung, lubang raya situ banjir. Tak pernah lagi tu banjir. Ada lori cuba nak lalu, bila lalu tenggelam situ. Habis tersadar. Lancang banjir. Minggu lepas baru minggu ke sekolah. Maka ini 5 musibah yang kata Allah, walana berluarnakum, kami akan uji kamu. 5 musibah ini. Tuan-tuan, apa tujuan ujian? Dia berluarkum ayyukum ahsanu amal. Dalam suratul Mulk Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kamu, dia nak lihat siapa di kalangan kamu yang paling cantik amalan. Yang tadi lah, kalau dia diuji dengan nikmat, dia bersyukur, cantiklah amalan. Kalau diuji dengan musibah, dia bersabar, cantiklah amalan. Allah nak uji dia. Lalu Allah sambung lagi ayat. Wa basyiril sabirin. 5 musibah yang aku timpakan kepada kamu dalam ramai-ramai kamu. Siapa yang bersabar? Wa basyiril sabirin. Bagikan khabar gembira kepada mereka yang bersabar. Sabarlah di atas ujian. Kalau banjir ni, tuan-tuan pergi Kelantan ataupun Pahang, Perak, jumpa, bagi bantuan, sabarlah. Kalau dia jawab, mu tak kena, aku kena, tuan-tuan jangan jawab. Tuan-tuan jangan jawab, sebab dia tengah tension. Tuan-tuan jangan jawab. Lagu kis zaman Nabi SAW. Tuan-tuan, ini hadis Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Hadis sahih. Nabi dia lalu satu kawasan gubuk. Dia nampak ada seorang perempuan menangis teresak-esak di tepi kubur anak dia. Anak dia mati. Tuan-tuan sahabat tak sayang anak. Nak nikah tak boleh anak. Nikah 10 tahun, nikah 20 tahun, anak tak dapat. Tuan-tuan pusing tak waktu mula-mula nikah? Pusing juga tuan-tuan. Dia sangat. Dia sebelum nikah, lepas nikah baru dia tahu. Pasti pusing tuan-tuan. Takut terjadi. Doktor pakar kata nikah, tengok 3-4 bulan tak lekat lagi.
ataupun paling lama setahun, kena pergi cek dah. Ini kadang-kadang orang kita 4 tahun tak dapat apa lagi, tak cek lagi. Jangan sampai 4 tahun, tak sampai setahun dah kena pergi cek. Siapa yang problem? Si suami kan, si isteri. Cek punya cek, tak ada problem. Suami subur, isteri subur, maka tak ada rezeki lagi. Tak ada rezeki, cuba-cuba tak dapat lagi. Tak ada rezeki. Jadi yang ada kaedah dia kata petua para orang tua. Ini bukan hadis. Ini petua. Petua kadang-kadang jadi. Kawin-kawin tak dapat anak. Petua dia yang pertama, ambil anak angkat. Dia kadang jadi, bila dia ambil anak angkat, petua bawa lekat si isteri. Ada juga begitu. Tuhan nak suruh kita buat pahala, beli anak yatim contohnya. Anak angkat tu yang kecil lah, anak yatim. Kita ambil. Allah nak bagi pahala, mungkin. Yang kedua, tak dapat anak, nikah seorang lagi. Tuhan Nabi Ibrahim AS, isteri pertama dia tak dapat anak, mau nikah. Akhirnya bini dia, tak apalah, kahwinlah seorang lagi. Bini izin. Kamu tak poranda rumah tu. Tapi orang kata kalau minta izin apa kiamat dia tak izin. Betul ya Ustaz? Anggung sebab saya baru nak bunyi tuan-tuan cubit. Tak ada apa. Nabi Ibrahim tuan-tuan, tak anak. Bini pertama. Kahwin bini kedua, dapat anak Ismail, baru bini pertama mengandung Ishak alaihissalam. Jadi dua cara. Bincang boleh ni, kerana kita ni sunni 10 tahun dah nikah. Kita subuh belakang. Izinkan abang kami solat, tak apalah bang, kami lah. Abang tu dia mengandung tadi. Tak cari try. Try dulu, tahu tak? Tuan dia mati anak, dia sayang tu. Anak dia mati, dia menangis teresak-esak. Nabi lalu. Nabi berdakwah tuan-tuan. Dia lalu, dia tegur perempuan. Apa Nabi kata? Nabi cakap slow je. Tuan-tuan jangan mengepek, jangan. Nabi cakap apa? Ittaqi wasbiri. Itu ya. Ittaqi wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah atas musibah yang menimpa kamu. Apa perempuan dijawab? Dalam bahasa Melayu, dia mu tak kena tak apalah, aku kena, mu tak rasa. Dalam keadaan perempuan tak tahu yang tegur tu Nabi. Dia tak tahu. Macam Kelantan pun kita tahu. Siapa-siapa? Raja Kelantan tua. Tapi ni alat canggih dah tuan-tuan. Orang ambil gambar pun. Tapi orang tak perasan. Saya tengok macam muka Raja Sultan Kelantan. Macam pun Sultan Kelantan. Mana ada Sultan lain pun. Sultan Kelantan tu tuan-tuan. Banyaklah contohnya. Arab-Arab Sultan lain pun macam tu lah. InsyaAllah dia pergi sembahyang jamaah di masjid. Suara dia Sultan kan. Saya pergi rumah Tengku Mahkota Pahang. Kita syafaat orang lain bukan saya. Rumah saya dengan Puan Datuk Tuan ni 150 meter saja. Jadi Datuk Tuan ni untuk guru dia dulu mengajar dia. Masih dia jadi pensyarah di ITM. Datuk Tuan Ibrahim Tuan. Jadi bila ni ucapan Tengku Mahkota ni panggil untuk baca Yasin. Jadi Datuk Tuan ni ajak saya dan beberapa orang lain, kan dia pergilah. Kita tak nak pergi istana. Bukan istana Sultan Pahang, yang Tengku Mahkota punya akan bukit. Istana juga kan Basal Sultan. Pergi malam ni ucapan. Buat apa? Baca Yasin 3 kali. Saya pergi baca Yasin. Tekong baca Yasin tu, dia baca macam musabaqah Al-Quran. Sakit pinggang-pinggang dia tombak lagi. Saya tak pergi. Dari itu tak pergi lah. Pasal kita nak bagus raja. Tuan bukan macam mari surau ni.
Sultan ada. Rukyah ada, tak boleh tolak. Kita baca lah. Dia sih tepok baca lah lagi sikit. Dia baca seluruh. Macam lagu bertatih pula. Tonton. Nah, hampir. Saya ingat hampir kali pertama. Ingat. Habis lah. Dah. Pulang. Dia cuit tu kan berapa kali? 3 kali dia kata, Allah, usah lah. Hapus lah. Baru habis tu kan. Bagi kat sini, lepas tu baru makan. Makan konon-konon kita nak duduk kat laut. Biasa orang Melayu. Kita duduk kat laut. Rupanya sultan duduk kat muka pintu. Kita duduk dekat laut. Laut sedap lah. Tapi kita habis makan dulu. Nak keluar tak boleh. Selagi sultan tak apa-apa. Oh tuan-tuan kan. Ni beringat lah siapa kita jumpa. Kita nak ada yang nak bangun, nak merokok lah. Upaya pun. Dia rupanya selagi sultan tak bangun. Tuan-tuan jangan bangun. Ni dia punya bentara-bentara dia ada orang Islam. Dia tak bagi kita bangun. Tak apa lah dulu. Sampai tercampur lah. Dia lain sultan. Jadi dia tak kenal Nabi yang kedua. Nabi kata apa? Ittaqi wasbiri. Bertakwa dan bersabar. Anak mati betul. Ittaqi wasbiri. Bersabar. Bertakwa dan bersabar. Dia kata, tak tahu aku yang tiba musibah. Dia kata begini. Tak apalah. Tuan-tuan, Nabi jawab. Nabi tak jawab. Sebab Nabi tahu suasana dia. Suasana dia tengah sedih. Kita pergi Kelantan, pergi Bahar, tuan-tuan. Boleh nasihat. Tapi kalau dia jawab, tuan-tuan jangan bagi jawab. Biar dulu. Ni orang tu rasa sedih tu. Cakap balok lah. Kerajaan campuran lah. Nanti lah dulu. Kita bukan cakap kerajaan campuran. Tuan-tuan, bawa di Kelantan dapat kepujian daripada badan antarabangsa pengurusan kerajaan Kelantan tentang balok. Bukan punca balok. Banjir itu. Kalau tidak faham punca balok. Memang ada balok 1000 balok hanyut di Sungai Bahar. Kita tak salahkan itu. Sebab hujan air 3 hari menyamai 64 hari. Kalau 1 hari dia turun kat Taman Seri Rampai, 1 hari hujan menyamai dengan 100 hari hujan turun. Agak banjir tak? Banjir. Tak padan longkang kecil tu. Amin. Allah tahu dia buat itu. Muhasabah diri. Jadi lepas nanti pergi orang pun bagi tahu pada perempuan, mau tahu tak siapa tu? Tahu dia kata, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut perempuan ini. Lalu dia pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta maaf. Sampai rumah Rasulullah, dia kata apa? Dia walam tajid bawabin, dalam hadis tersebut. Walam tajid bawabin, dia tak nampak pengawal menjaga rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang tak ada orang jaga. Dia Rasulullah, tak ada orang jaga. Lalu dia jumpa dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, saya tak tahu kamu Rasulullah. Minta maaf atas kasar bahasa tadi. Saya bersabar, wahai Rasulullah. Saya terima nasihat kamu, wahai Rasulullah. Apa Nabi kata apa? Nabi kata, innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu ialah ketika mula-mula ditimpa musibah. Mula-mula ni macam ni. Waktu anak mati itu, kamu dah sabar dah. Ini lepas kamu tahu, aku bagi tahu. Bertakwa dan bersabarlah. Lepas tu kamu tahu yang nasihat tu Nabi, baru kamu nak bersabar dan jadi Tuhan. Waktu mula-mula banjir, waktu tu dah kena sabar. Tapi dah lama banjir, barulah pasrah. Tak apalah nak makan. Waktu mula-mula banjir, meratak, merontor, capek sampai satu dua dengan Allah. Dia sabar inda sadamatil ula, ketika mula-mula musibah menimpa. Waktu tu tuan-tuan siap-siap kena sabar. Bukan selepas orang bagi nasihat, bukan selepas 2-3 hari tak ada alah, pasrah je lah. Baru dia mula-mula sekali. Tapi tak boleh nangis tu Ustaz bila datang musibah. Boleh.
Menangis tidak menafikan redha, tidak menafikan iman. Tuan-tuan boleh menangis dengan syarat kita redha dengan apa yang qada pada Allah. Menangis biasa sebab dipanggil al-ainu tadma. Mata ni dah keluarkan air mata, itu biasa. Nabi pun anak dia meninggal, Ibrahim, anak dia Nabi Ibrahim, anak lelaki Nabi ni meninggal ke tinggal perempuan. Mengelak fitnah. Kalau hiduplah anak Nabi, takut orang kata ada anak dia jadi Nabi pula. Ni Allah dah atur sebab Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, Nabi di kalangan laki-laki. Allah cabut nyawa anak laki-laki dia yang tiduran, khawfal fitnah, supaya tidak berlaku fitnah. Sebab Nabi dah kata la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi selepas aku. Lau kana nabiyyan lakana Umar, sekiranya ada Nabi selepas aku, maka Umar yang lebih layak menjadi Nabi.